Okey, selamat pagi semua murid-murid tahun 6 SKPUE tahun 2021. Jadi video cikgu kali ini adalah untuk bimbing kamu macam mana nak selesaikan soalan-soalan dalam lembaran kerja yang cikgu sediakanlah. Okey. Jadi kita mula terus dengan lembaran kerja yang ada tulis muka surat 3 di bawah ni ya, muka surat 3 ni ya. Baik, kita mula dari yang atas sekali. Bahagian atas ni adalah nota. Okey, ini adalah nota untuk rujukan. Dan soalannya bermula di sinilah latihan yang nombor 3 ni. Okey, yang 1 dengan 2 kamu dah buat sebelum ni. Jadi yang pertama A, tuliskan dalam perkataan. Okey, tuliskan dalam perkataan maksudnya dia ada bagi contoh sini ya. Nombor ni tulis dia jadi perkataan panjang. Okey, jadi cikgu rasa ini ramai yang dah tahu buat, tapi kita ulang kaji baliklah. Okey, sebagai contoh nombor yang pertama ni ya, 8, 5, sifar 9. Okey, jadi cikgu akan tulis semula di sini 8, 5, sifar 9. Jadi cara dia cikgu selalu pesan kira 3, 1, 2, 3, potong, bagikan. 1, 2, 3, potong, bahagikan. Lepas tu baca macam biasa. Yang ini kita baca dia berapa? Sifar 9 ini. Sifar depan ni perlu baca tak? Tak perlu kan? Jadi ini kita baca sebagai 9. Okey. Kemudian yang sebelah sini macam mana baca ni? 500 kan? 500. Sorry ya. LIMA ratus. 500. Dan yang ini 8 kan? 8. Jadi sebelum kita tuliskan perkataan yang panjangnya, yang kita potong ni tadi, yang sebelah ni kita masukkan, kita gantikan dengan ribu. Dan yang sebelah sini kita gantikan dengan juta. Okey, yang kita potong ni mesti ganti dengan ribu yang pertama ni, lepas tu potongan yang kedua sini mesti ganti dengan juta. Jadi apa yang kita buat? Lepas 8 ni juta, masukkan sini juta. Lepas tu lepas 500 ni sini masukkan ribu. 500 sini masukkan ribu. Itu saja. Okey. Jadi cara baca panjangnya 8.500.009. Jadi tulis panjang sini 8.500.009. Okey, boleh ha? Jadi sini bolehlah tulis panjang. Okey. Tulis panjang di sini ya. Dalam letak ni potong-potong macam ni. Untuk nombor seterusnya pun sama, potong sini, potong sini. Okey, baca dia macam biasa, Ini ganti ribu, sini ganti dengan juta. Okey, baik. Seterusnya untuk nombor perpuluhan pula pun sama juga. Kamu dah belajar dulu. Okey, baca saja nombor ini seperti biasa. Sifar perpuluhan 64 kan. Lepas tu tambah perkataan juta. Jadi sifar perpuluhan 64 juta. Tulis sini sifar perpuluhan 64 juta. Okey, tak perlu tukar kepada nombor bulat. Terus tulis saja apa yang kamu baca di sana. Contoh yang satu ni 1 perpuluhan, macam mana baca ni? Sambung dengan ini. Okey, cikgu tak bagi jawapan. Dan seterusnya untuk pecahan, bacalah macam pecahan. Ini macam mana baca dia? 2/5 kan? Tambah perkataan juta. 2/5 juta. Yang ini? Cuba kamu buat. Okey. Seterusnya bahagian yang B, tuliskan dalam angka. Ini sebaliknya pula. Tadi kita tulis dalam perkataan, sekarang kita tulis dalam angka, dalam nombornya pula. Okey, 5,700,843. Okey, jadi kamu ambil perkataan ribu ni. Ini yang kita potong tadi kan? Ini perkataan juta ni pun yang kita potong tadi macam atas ni kan? Okey, jadi sini dia kata 5 lah. 700 lah. Okey, 843. Jadi sambungkan semua nombor ni, letak dalam ni. Okey. Ini sifar perpuluhan sifar 96. Macam mana? Tulislah. Okey. 72/5 juta. Tulis. Okey, nombor dia. Okey.
Baik. Seterusnya adalah muka surat yang ke-4. Okey, ada tulis muka surat 4 sini ya. Okey. Untuk yang ini bahagian C, tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Untuk yang bergaris saja. Jadi kamu tengok yang bergaris lah. Contoh nombor yang pertama ni yang bergarisnya nombor 4. Jadi apa nilai tempat dia? Nilai tempat ni adalah rumah dia. Jadi 4 ni rumahnya apa? Mula dari belakang. Kalau tak dapat ingat dah. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Jadi 4 nilai tempatnya juta. Okey. Nilai digitnya? Nilai digit ni nombor dia. Jadi mula-mula ambil 4 ni letak sini. Lepas tu ada beberapa nombor lagi belakang dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak 6 sifar sini pun boleh. Ataupun kalau kamu memang tahu juta ada berapa sifar, juta mesti ada 6 sifar, letak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nilai digitnya. Okey, boleh? Baik. Yang seterusnya, tuliskan nombor. Okey, ini kita gabung pula. Okey. Contoh yang nombor 1 ni dah ada dia bagi jawapan. Okey. 40, 20,000, 9 juta, 600, 7,000, 500,000. Apa yang dia buat sebenarnya, dia tambahkan semua ni. Dia gabungkan semua ni. 9 juta, 500,000 kan. 500,000, 20,000 sini, 20,000. Jadi dia gabungkan saja. Okey, kamu boleh buat. Yang di bawah ini, bezanya hanya dia tulis perkataan. Okey, 800,000. 800,000 lah. 800,000 macam tu sebenarnya. Okey, 1,000, 5 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 dan 900. Gabungkan semua, tambahkan semua, letak sini. Okey, samalah dengan yang ini nanti kamu buat sendiri. Okey, yang seterusnya bahagian I, cerakinan. Tuliskan nombor dalam bentuk cerakinan. Cerakinan ni ceraikan dia lah. Cerai itu maksudnya kena pisahkan dia, asingkan dia, pecahkan dia. Seperti yang ini, contoh ni dia bagi 4,302,851. Dia tulis jadi nilai digit dia kan. 4 ni nilai digit dia. 3 ni ini nilai digit dia. Okey. Macam yang kamu buat atas ni tadilah. Okey, cari nilai digit, jadi di sini kamu aplikasikan, cari nilai digit. 1 ialah 1 juta. 1 ni 1 juta kan. Jadi 1 juta macam mana? 1 juta. Okey. Lepas tu tambah 900,000, 900,000. Tambah apa lagi? 20,000. Tambah apa lagi? Sifar tak payah tulis, lagi senang. Okey. Kalau nak juga tulis. Kalau tak nak lagi baik. Okey, tak payah tulis. Okey, 900 dan seterusnya. Mau selesaikan. Okey, baik. Yang seterusnya adalah yang di bawah. Okey, susunkan nombor dalam turutan menaik. Okey, jadi susun menaiklah. Menaik maksudnya dari kecil pergi ke besar. Okey, untuk cari nombor dari kecil pergi ke besar, kamu kena tengok nombor-nombor ni mula daripada juta dulu, yang paling besar, nilai paling besar. 4, sini 3, ini 5. Okey. Jadi bukan paling besar, yang paling kecil, sebab kita nak mula dari kecil kan. Okey, yang paling kecil 3. Antara 3, 4 dan 5 ni kan 3 paling kecil. Jadi inilah dulu. 3, 5, 1, 3, 8, 7, 2. Diikuti dengan 4 kali 5, mestilah 4. Jadi 4, 8, 5, 1, 7, 2, 1. Kemudian barulah yang ini, 5. Inilah kecil ke besar. Okey. Sini pula sama juga. Okey, bandingkan mula dari depan sini. 6, 2, 7, 4. Okey. Yang ini pun sama, bandingkan dari depan, tapi hati-hati. Sebab yang ini dia memang depan dia besar. Tapi ini adalah ratus ribu, bukan juta. Juta dia berapa? Kosong. Jadi 807, mana lagi kecil untuk diletak di depan. Inilah paling kecil. Jadi 912,511 macam tu. Okey, teruskan sampai habis. Seterusnya yang ada muka surat 5 ni, susun dalam tertib menurun pula, turutan menurun, tertib menurun. Maksudnya dari besar
ke kecil. Nah, yang ini kamu boleh buat sendiri sebab tadi cikgu dah ajar cara buat dari kecil ke besar, besar ke kecil samalah tu. Okey, cuma dia terbalik daripada besar ke kecil. Tadi kecil ke besar. Okey, seterusnya bahagian H. Yang ini kamu kena lengkapkan. Maksudnya kamu kena cari pola dia. Kamu kena cari pattern dia, macam mana dia. Macam mana nombor ni, contohnya nombor 2 ni, macam mana nombor ni boleh jadi nombor ni. Jadi untuk cari ni, yang pertama sekali kamu kena ingat apa kemungkinan dia, sama ada dia adalah bertambah ataupun dia adalah berkurang. Okey, kalau dia bertambah operasinya tambah, kalau dia berkurang operasinya tolak. Okey. Jadi untuk yang ini dia bertambah dan berkurang sajalah. Okey. Kadang-kadang ada juga yang darab atau bahagi, tapi untuk yang ini dia hanya tambah dengan tolak saja. Okey. Jadi yang paling mudah adalah nombor yang berjiran macam ni. Okey. Apabila dia berjiran, okey, kamu hanya perlu cari perbezaan dia. Okey, cari beza dia dengan cara tolak. Okey, kamu cari nombor yang lebih besar, tolak dengan nombor yang lebih kecil. Okey, contohnya di sini 3928 3929. Jadi bezanya adalah di sini kan. Angka 8 dan 9 ini. Nilai tempat 1000. Jadi 8 jadi 9. Maksudnya kita boleh congak saja, tak payah buat untuk lazim pun. Okey. Bezanya adalah 1000. Bezanya 1000 dan dia pergi ke sana dalam keadaan bertambah. Dia tambah 1000. Jadi kalau sini dah tambah 1000, sini mestilah tambah 1000. Sini pun tambah 1000. Jawapan dia nanti kamu kena kira sendiri. Okey. Baik. Kalau macam ni ada selang ni macam mana pula? Okey, kalau ada berselang sama juga, kamu cari apa beza dia di sini. Sini pergi sini. Jadi kalau kita tengok sini 1 sama 1, sini 2, sini 4. Di sana beza dia. Ini 3 sama 3. Jadi 2 ni 200,000, 4 ni 400,000. Macam mana 200,000 boleh jadi 400,000? Mestilah sebab dia bertambah 100,000 kan. Dia bertambah 100,000. 200,000. Sini. 200,000. 1.230.000 tambah 200,000 akan jadi 1.430.000 kan. Kalau sini tambah 20.000, di tengah-tengah ni mestilah tambah separuh daripada 200,000, tambah setengah. Setengah daripada 200,000 adalah 100,000. Maksudnya di sini kita boleh tahu yang sini pergi sini adalah tambah 100,000. Jadi sini pergi sini pun tambah 100,000. Makanya sebelah sini pun tambah 100,000 dan sini pun sama juga tambah 100,000. Okey. Baik, yang seterusnya yang ini dalam bentuk pecahan pula. Okey, apabila dalam bentuk pecahan kamu kena syaratnya, peraturan dia adalah tukar pecahan itu menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Contohnya penyebut mana? Yang atas ke bawah? Yang bawah kan? Ini penyebut, ini pengangka. Penyebutnya ini 3, penyebutnya ini 6. Tak sama. Apabila tak sama, mesti disamakan. Macam mana nak samakan penyebut? Cara kita samakan penyebut ialah dengan darab. Yang mana nak didarab? Yang kecil. Okay? Sebab yang kecil kalau darab, dia boleh jadi besar. Yang besar kalau darab, dia jadi lagi besar. Mana dapat nak jadi kecil? Kan? Okay? Jadi 3 darab dengan berapa? Jadi 6. 3 darab 2. Apabila 3 darab 2, 2 yang di atas ni pun ikut darab 2. Jadi nombor ini akan bertukar menjadi 1. Ini kekal. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. JUTA. Juta ni. Dia akan jadi 1,4/6 juta. Kalau kita tengok sini 1,4/6 juta. Sini 1,5/6 juta. Kita dah tahu dah. 4 dengan 5 ni yang berubah. 4 bertambah menjadi 5. Okey, maksudnya dia tambah 1 pengangka ni, tambah 1. Kalau kita ke belakang, kalau ke kanan ni tambah, ke kiri mestilah tolak. Jadi kalau sini 5, sini 4, sini mestilah 1, 3/6 juta. Dan seterusnya kamu cari jawapan dia.
Okey. Baik, yang seterusnya lagi okey, yang ini perpuluhan. Sifar perpuluhan 15, sifar perpuluhan 35. Cari beza dia. Maksudnya tadi yang besar tolak yang kecil untuk cari beza dia. Jadi kamu buatlah sifar perpuluhan 35. Ini besar kan? Tolak sifar perpuluhan 15. Berapa beza dia? Okey, beza ni nanti adalah di sini. Dia tambah berapa? Sifar perpuluhan 15 tambah berapa? Jadi sifar perpuluhan 35. Lepas tu sini pun tambah nombor yang sama. Sini pun tambah nombor yang sama. Okey. Nah, untuk yang ini, yang keenam ni, sama seperti yang di atas tadi, syarat dia, kamu mesti cari penyebut yang sama. Okey, ini 8, ini 2. Macam mana nak samakan dia? Yang ini kita kena darab dengan berapa? Jadi 8. 4. Okey, atas pun ikut darab 4 pengangka dia. Jadi ini akan bertukar 2, 144, 248. Okey, juta. Okey. 24/8. 21/8. Di sana kita dah boleh agak-agak dah. Berapa sini, berapa sini. Sini 1. Sini 4. Sini berapa? Sini berapa? Sini mestilah 2 kan. Sini berapa? Tahu-tahulah kamu nanti cari ya. Lepas tu sini pun sama juga sebab dia tambah 1 atas ni. Okey. Jadi selesaikan nanti ya. Baik, yang terakhir sekali, di bahagian bawah sekali, bundarkan nombor berikut kepada berapa yang terdekat. Okey, dia bagi jadual. Cikgu bagi sedikit contohlah. Okey, untuk bundarkan, kamu kena ingat dia punya peraturan lah. Okey, sifar 1, 2, 3, 4. Kekalkan ataupun tolak sifar. Okey, kalau bukan tolak sifar, tambah sifar. Sorry ya. Okey, kemudian seterusnya kalau 5, 6, 7, 8, 9 tambah 1. Okey, apa maksud dia ni? Lepas ni kita rujuk. Ini akan jadi rujukan kita. Okey. Jadi kita tengok yang pertama sekali ya. 2.592.775 bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okey, yang pertama sekali dia nak ratus. Okey, dia nak ratus, jadi cikgu tulis balik bawah sini 2592775. Okey, kita cari dulu yang mana ratus. Okey, yang ratus adalah yang ini, ratus. Jadi dia nak bundarkan kepada ratus. Apa yang kita buat? Kita gariskan ratus. Kita tengok nombor di belakangnya. Sekarang nombor 7. Apabila nombor 7, kita rujuk balik peraturan dia ni, rumus dia ni. 7 ada di bawah ni. Kalau 7 tambah 1 dia kata. Baik, maksudnya nombor yang bergaris kita kena tambah 1. Bukan yang dibulat. Nombor yang bergaris. Nombor di depan dia. Sebab dia nak ratus tadi. Okay? Jadi nombor ratus ini kita tambah 1. Kemudian kita tulis semula. Dia akan jadi 2, 5, 9. Ini masih 2. 7 tambah 1, 8. Okay? Dan yang belakang dia ni terus jadi sifar. Okey. Sebetulnya tadi 7 tambah 1 ni dululah, tulis 8 sini ya. Okey. Kemudian contoh yang seterusnya ribu. Okey, mana ribu? Kita tulis lagi sekali nombor ni. 2592775. Okey, mana ribu? Ini ribu kan? Okey. Gariskan ribu, tengok nombor belakang dia 7 lagi. Okey, 7 tadi. Kalau kita masih ingat 7 ni kena tambah 1. Okey. Jadi nombor 2 ni yang bergaris ni kita tambah 1. 2 tambah 1 dapat 3. Yang depan ni 5, 2 ini kekal sama, jangan ubah, ikut saja. Yang belakang ni terus jadi sifar. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Kita tengok contoh yang lain lagi. 10.000
100.000. Okey, kita tengok yang 100.000. Masih lagi nombor yang sama. Saya tulis kecil sikit sini ya. Masih lagi nombor yang sama, 25927775. Tapi kita tengok 100.000 pula. Mana 100.000? Nah, ini 100.000 kan. Okey, 100.000 tengok sebelah. Nombor 9. 9 di bawah tambah 1. Yang bergaris ni tambah 1. Okey, jadi 2 ni kekal, 5 tambah 1 6, 9 ni jadi sifar. Okey, selain daripada yang menggunakan rumus ni, ada satu lagi yang cikgu rasa kamu dah pernah guna juga, menggunakan garis bundar. Garis bundar ni. Macam mana nak guna garis bundar ni? Siapa yang masih ada simpan boleh guna. Siapa yang dah hilang, kamu kena buat semula lah. Boleh post video cikgu ni, salin balik ni. Okey. Jadi yang ini kita cuba guna dia. Kita tengok contoh soalan yang ada tadi. Katakanlah kita buat yang masih lagi nombor 1. Tadi ratus kita dah buat, ribu kita dah buat, 10.000. Okey, kita cuba buat 10.000. Okey, kita cuba buat yang 10.000. Cikgu tulis semula nombor dia. 2592775. Okey. 10.000. Yang mana 10.000? 10, 100, 1000, 10.000. Nombor 9 adalah 10.000. Jadi, nombor 9 ini guna garis bundar. Kalau guna garis bundar, kita bulatkan sekali dengan nombor di belakang dia. Lepas kita garis nombor 9 ni, kita bulat dia sekali dengan nombor belakang dia, dengan kawan di belakang. Jadi 92, kita dapat 92. 92 ni kita rujuk dekat garis bundar. 92 ada di mana? Jadi kita dapati 92 ada di sini. Kalau 92 ada di sini, 92 ni dekat dengan yang mana? Dekat yang atas garis biru kan. Yang biru semua akan pergi dekat dengan nombor sebelah ni, 90. Jadi 92 akan menjadi 90. Maka dalam ni 92 akan jadi 90. Nombor depan kekal, nombor belakang sifar. Macam tu boleh Kita cuba contoh yang lain guna nombor yang sama, 2592775. Katakanlah bundakan kepada ratus yang terdekat. Kalau bundakan kepada ratus yang terdekat, ini ratus. Kita garis ratus, bulatkan dengan nombor belakang sekali, 77. Jadi berdasarkan garis nombor ni kita cari 77. 77 ada di sini. Jadi 77 ini dekat dengan ini 80. Dia sama warna merah sini, pergi kanan. Apabila dia dekat 80, maksudnya 77 ini akan jadi 80. Nombor depan kekal, nombor belakang jadi sifar. Jadi ini jawapan dia. Itu cara menggunakan garis bundar. Jadi terpulang kepada kamu mana satu cara yang kamu nak pakai. Baik. Jadi cikgu nak kamu siapkan semua ni. Cikgu bagi masa 1 minggu lah untuk kamu siapkan dia. Cukup panjang lah masa tu. Jadi sehingga berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih.